Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Syarul. Ini banyak sangat saya jumpa pesakit yang membuat bedah batin. Jadi saya mau sampaikan di sini. Betulkah bedah batin ni? Bedah batin ni adalah semua penipuan. Okay. Ini adalah sihir, amalan syaitan. Okay. Ini adalah amalan syaitan yang kita kena elak. Bedah batin ni adalah perbuatan sihir hayalan yang menyebabkan siapa yang melihat waktu itu dengan diri yang kosong, kita akan nampak sesuatu yang drop di bedah, dibuka jantung, dibuka otak. Ini berdasarkan pengalaman saya. Ada beberapa pesakit yang saya pernah rawat. Di Sabah ni ada satu perubatan dia menggunakan bedah batin dipanggil. Tapi sekali buat rawatan 7,000, dia bayarannya sangat menyusahkan pesakit. Okey. Ini ada satu pesakit yang saya rawat pada tahun 2020 tak silap. Dia bersara kerajaan, suami dia bersara kerajaan. Jadi si isteri cuma dapat mata dia cuma macam rabun lah. Okey. Tetapi selepas dia tahu ada satu rawatan ni yang dengan bayaran 7,000, dia buat pembedahan mata menggunakan duit pencen si suami. Jadi apa yang berlaku di sini ialah selepas pembedahan, dalam tempoh 45 hari dia tidak boleh jumpa doktor, dia tidak boleh jumpa rawatan lain. Jadi benda tu terbiar dan akhirnya selepas tu dia sekarang tidak melihat. Sampai sekarang dia buta sebabkan pembedahan tersebut. Okey, yang kedua, ada satu pesakit saya, daripada Ranau, sama juga. Dia sebenarnya ulcer di mulut. Okay? Ulcer di mulut. Jadi bila dia pergi hospital cuma dipanggil sebagai ulcer, digelar sebagai ulcer. Tapi dia pergi ke tempat pusat rawatan ni, saya tidak tahu macam mana boleh terpengaruh. Mereka sanggup membayar 3,500 tak silap. Okay? Jadi waktu pembedahan, si suami nampak mulut dia kena bedah. Tapi saya tahu macam mana cara dia. Yang dia nampak macam dikeluarkan hati ayam daripada mulut. Itu sihirnya. Tetapi dalam tempoh 45 hari dia tidak boleh langsung jumpa doktor, tidak boleh jumpa rawatan lain. Jadi selepas 45 hari, semua yang ada dekat mulut ni tidak boleh buat rawatan ini. Padahal sebenarnya perlu rawatan hospital. Dan dia sudah menjadi infection, jangkitan di mulut. Akhirnya sekali dia pergi hospital selama 45 hari, doktor sahkan kanser tahap 4 mulut. Dan sekarang buat kemo. Apa begitu sekali. Jadi bila dia pergi jumpa perawat tu, apa perawat tu, dia akan bertukar perawat. Jadi kesian sangatlah dengan pesakit ni. Ada satu pula pesakit daripada Keningau. Dia kata ada bara otak, begitulah lebih kurang cerita dia. Lepas pembedahan dia kena bayar 3,500 sampai pinjam duit saudara, sanak saudara, sampai pinjam duit kawan-kawan untuk membuat pembedahan. Tapi itu selepas pembedahan tidak boleh buka balutan dekat kepala. Tak tahu kenapa. Tapi selepas tu dia meninggal dunia. Jadi maksudnya bedah batin tidak betul. Okay. Yang sedang terpengaruh, mungkin ada yang pernah pergi bedah batin ni, tolong komen di bawah. Apa pengalaman anda di sana? Seterusnya ada satu ustaz ni, dia berkongsi tentang rawatan ni. Ada satu pesakit yang dia hadap. Dia pergi ke rumah pesakit tersebut. Pesakit tersebut mengalami bara otak. Sudah 2 kali buat pembedahan di hospital dan akhirnya dia pergi ke tempat bedah batin ni. Ada satu yang mengamalkan rawatan ni seorang ustaz juga. Okay, mereka menggunakan nama Islam, rawatan Islam untuk mengaburi mata pesakit. Minta maaf saya sebab saya kena street benda ni. Lepas itu si pesakit menceritakan pengalaman dia. Waktu dibedah, si suami dan keluarga nampak daripada luar cermin ustaz tersebut. Daripada luar cermin pembedahan berlaku.
bedah otak, dikeluarkan itu ini. Tetapi si ibu yang menemankan si anak di dalam, dia tidak melihat apa-apa. Dia nampak ustaz cuma mundar mandir. Maksudnya bila dia bertanya kenapa boleh jadi begitu, ustaz tu bertanya mungkin ada amalan yang makcik buat. Maksudnya makcik tu kata ya, dia sentiasa bacakan ayat kursi. Jadi maksudnya sihir ni tidak masuk pada orang yang baca ayat kursi. Jadi maksudnya pembedahannya adalah pembedahan yang menggunakan sihir, khayalan. Maksudnya sesiapa yang melihat dengan keadaan dinding diri yang kosong, dia akan nampak pembedahan tersebut berlaku. Padahal dia cuma khayalan semata-mata. Jadi kita fikir secara logik. Kalau ada pembuktian, tunjukkan di depan kita. Bagaimana otak kita dibedah, dikeluarkan, diletak balik. Semua tipu, semua khayalan semata-mata. Jadi saya kesian melihat pesakit-pesakit saya. Ada berapa orang yang saya rawat. Pertama, sebab saya baru berhadapan dengan seorang pesakit. Kesian. Pada perawat-perawat ni pun tolonglah berhentilah menipu pesakit dengan kaedah begini. Menyusahkan pesakit dengan bayaran 7,000, 3,500 sekali setiap kali sesi. Bayangkan. Saya mohon pada semua yang menonton ni, hentikanlah berjumpa dengan perawat-perawat bedah batin ni. Semua adalah penipuan. Kalau betul, tunjukkan di depan kita. Tak betul semua ni, sebab ini berdasarkan bukti-bukti. Saya boleh bawa saya punya pesakit-pesakit yang sudah pergi. Kesian, mereka menderita penyakit yang sangat-sangat teruk tau, disebabkan penipuan daripada perawat-perawat ini. Sekali lagi saya ingin pesan kepada diri saya, semoga kita semua dijauhi daripada penipuan manusia gini, sihir, khayalan ni. InsyaAllah carilah perawat yang betul-betul menggunakan kaedah yang betul, menggunakan syariat Islam, menggunakan Al-Quran, bukan menggunakan Al-Quran untuk menutup perbuatan syirik mereka. Mohon sangat-sangat kepada yang menonton ni, elakkan pergi berjumpa dengan perawatan bedah batin ni. Semua penipuan. Semua penipuan semata-mata. Mereka menggunakan sihir khayalan. Itu saja daripada saya. Sebuah yang baik daripada Allah SWT, yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Saya cuma ingin berpesan kepada semua berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri, elakkan diri kita berjumpa dengan perawat-perawat begini, sebab dia sudah kita sakit, menderita, susah, tambah susah lagi dengan kaedah mereka ini. InsyaAllah pada jabatan agama yang bertanggungjawab, buatlah siasatan jika masih berlaku di tempat kita rawatan-rawatan begini, sebab mereka menjalankan rawatan komersial, bukan di rumah-rumah tetapi di bangunan-bangunan kedai. InsyaAllah semoga semuanya bermanfaat. Assalamualaikum.